Bismillah. Surah Quran istimewa kali ini surah Al-Hashr ayat yang kelima. Cuma bagi yang belum lagi tengok ataupun dengar perbincangan surah Al-Hashr ayat yang kedua sebelum ini, saya sarankan untuk tengok terlebih dahulu supaya lebih memahamilah kita di sebalik ayat ini. Jadi siapa-siapa yang tengok melalui YouTube mungkin akan keluar kotak di atas, boleh tekan link di atas. Tapi yang tengok dekat TikTok maupun dekat Instagram, boleh tengok video-video sebelum itu. Ya, ayo surah Quran istimewa surah Al-Hashr. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Maksudnya, apa sahaja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu dengan izin Allah, dan kerana ini hendak dan memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ayat ini masih lagi berkisar tentang Bani Nadir. Cuma ada satu side of cerita yang kita tak sentuh sebelum ini, iaitu berkaitan dengan arahan Nabi SAW. Ketika mana mengepung Bani Nadir, Nabi SAW mengarah kepada sahabat supaya menebang pokok-pokok kurma milik Bani Nadir dan juga membakarnya. Jadi ketika mana para sahabat sedang melaksanakan arahan Nabi SAW itu, datanglah bisikan dan sorakan daripada Bani Nadir yang mengatakan bahawa apakah ini Nabi yang sebenar? Nabi mana yang ajar memusnahkan pokok, menghancurkan pokok? Kamu kata kami yang membuat binasa di atas muka bumi ini, tapi kamu yang memusnahkan alam dan juga muka bumi ini. Jadi para sahabat mula ragu dengan statement tersebut. Maka para sahabat yang sedang menebang pokok-pokok kurma itu berhenti dan membiarkan pokok kurma yang lain bertemu dengan Nabi SAW untuk ditanyakan pandangan Nabi. Betul tak aku buat ni? Betul tak ya Rasulullah? Akhirnya ayat ini turun untuk membenarkan tindakan pada sahabat tersebut semata-mata untuk menakutkan. Sebab apa? Bila mana Bani Nadir melihat kubun-kubun kurma mereka dibakar, mereka yang mula-mula rasa confident untuk bertahan di benteng-benteng mereka mula takut, mula ragu sebab sumber ekonomi mereka telah dimusnahkan oleh orang-orang Muslim. Tadabbur yang kita boleh ambil kat sini adalah yang pertama sekali, boykot adalah usaha yang meresahkan musuh. Ekonomi ni tuan-tuan dan puan-puan, dahulu lagi di Madinah sekalipun, memang Yahudi ini memang orang yang melopori ekonomi. Allah Ta'ala memang berikan kelebihan kepada mereka ini untuk menguasai sesuatu ekonomi. Cumanya kelebihan ini pastinya ada juga kelemahan. Bila mana begitu obses dengan ekonomi, maka mereka sangat-sangat terikat dengan ekonomi. Maka kita boleh jadikan ia sebagai usaha untuk melumpuhkan semangat mereka. Jadi samalah Nabi SAW membakar ataupun merosakkan sumber ekonomi mereka. Kita pada hari ini tidak salah pun, dan kita rasa ia adalah satu tindakan yang memberi manfaat yang besar sebenarnya, kesan yang besar sebenarnya, meresahkan jiwa mereka-mereka sebenarnya. Andai kata kita mampu untuk bersama-sama dalam agenda boykot segala produk-produk maupun sumber-sumber ekonomi yang telah dijadikan sebagai sumber kepada perjalanan kaum ataupun kelompok Israel ini, insya-Allah. Jadi bagi yang rasa macam ada efek ke? Ada kesan ke? Ya, ada kesan yang besar terhadap moral dan juga terhadap keyakinan Israel untuk terus menekan sahabat-sahabat kita di Palestin. Tadabbur yang kedua kita boleh lihat daripada cerita ini adalah kita kena boykot. Tapi janganlah ikut semangat saja. Kena boykot dengan bijak dan ada panduan. Tak boleh kita nak kata semua benda kita nak boykot. Tak boleh. Kita kena ada dalil, kita kena ada fakta, kita kena ada dasar, kita kena lihat kajian. Walaupun kita semangat untuk boykot, tapi kita kena ada sandaran yang kukuh untuk kita boykot. Seperti mana para sahabat bila sadar dia tengah membakar kubur-kubur kurma tersebut, timbul keraguan.
Adakah sahabat terus membakar? Tidak. Sahabat berhenti sekejap, sahabat tanya kepada Nabi, betul tak tindakan ini? Betul tak arahan Nabi ini? Maka datang Allah Subhanahu Wa Taala untuk memantau mereka, untuk meyakinkan diri mereka. Maka kita, walaupun kita ini boykot adalah salah satu tuntutan yang besar, dalam waktu yang sama kita kena bijak, kita kena ada panduan. Cari info, tengok sandaran, tengok fakta, supaya kita mampu boykot sesuatu produk yang betul-betul dapat memberi kesan yang impak yang sangat maksimal kepada Israel, insyaAllah. Dan yang terakhir, jangan kita menjadi orang yang meragukan atau peragu usaha-usaha orang lain yang sedang semangat untuk memboikot. Contoh ayat, boikot bermusim je semua ni. Aku cabar kau jangan makan semua fast food kalau kau betul-betul nak boikot. Milo pun kau minum daripada dulu lagi. Ini adalah orang kata apa, bisikan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut. Seperti mana para sahabat ketika mana sedang makan tu, geng-geng Bani Nadir yang meragukan mereka. Maka samalah kita pada hari ini, janganlah kita menjadi orang yang meragukan tindakan orang lain. Kalau kita tak mampu, jangan buat orang lain pun tak mampu macam kita. Dan setiap orang itu dia ada level dia sendiri, dia ada usaha dia sendiri. Kita kena raikan. Ada orang dia boleh boykot setakat ni, ada orang dia boleh boykot lebih, ada orang dia boleh boykot 1 produk, 2, 3 produk sahaja. Maka kita jangan ragukan mereka. Jangan lemahkan semangat mereka. Kita bantu, kita dorong, moga-moga kita semua bersama-sama dapat memberi kesan aku sikit, kau sikit terhadap ekonomi dan juga tekanan kita boleh berikan kepada Israel, insyaAllah. Sebab boykot ni bukanlah semata-mata nak orang tu bankrupt, semata-mata nak company tu jatuh, tidak. Boykot yang lebih kepada untuk menekan pemilik produk, pemilik syarikat ini supaya mengubah polisi mereka, jangan terlibat dengan support terhadap Israel, dan ubah pendirian mereka supaya mereka bersama-sama dengan kemajuan